Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Syuhaimi Muhammad dan anda bersama saya dalam platform 4 Februari 2015. Baik saudara, persepsi bahawa pengambilan ubat-ubatan moden atau juga dikenali sebagai ubat-ubatan yang berdasarkan bukti, evidence based, boleh menimbulkan kesan sampingan menyebabkan ramai orang beralih kepada ubat-ubatan tradisional seperti rawatan alternatif untuk merawat penyakit dan menjadi sifat semula jadi manusia yang mudah percaya sesuatu yang baru menyebabkan ubat-ubatan tradisional terus mendapat tempat untuk merawat penyakit-penyakit tertentu. Bagaimanapun dalam kegairahan menggunakan ubat-ubatan tradisional, ramai yang lupa dan tidak mengetahui bahawa ia juga mempunyai kesan sampingan. Sebelum menggunakan ubat-ubatan tradisional, sebaik-baiknya setiap individu meningkatkan pengetahuan dan mencari maklumat sebanyak mungkin berhubung tumbuhan herba yang mereka gunakan. Ini termasuklah mengenali sama ada tumbuhan herba tersebut daripada spesies beracun atau sebaliknya. Dan pada masa yang sama, penyediaan bahan-bahan dan kaedah yang digunakan juga penting bagi memastikan produk itu tidak tercemar. Malah, terdapat sesetengah pengeluar yang tidak berdaftar cuba mencampur adukkan ubat-ubatan moden dengan ubat-ubatan tradisional untuk mendapatkan kesan yang cepat. Dan yang pasti amalan seperti ini amat membahayakan kerana ia boleh menimbulkan interaksi antara kedua-duanya dan mempengaruhi kesan salah satu daripadanya. Baik, topik kita hari ini dalam platform impak ubat-ubatan tradisional. Jadi saudara, ramai yang juga beranggapan produk tradisional yang kebanyakannya menggunakan sumber semula jadi seperti herba dan tumbuhan lebih selamat untuk digunakan. Malah kebanyakan pengguna hari ini menjadikan produk tradisional sebagai pilihan utama mereka berbanding hanya sebagai rawatan alternatif. Namun sejauh mana anggapan itu benar? Wartawan RTM Zaira Sri Zakaria ada butirannya. Tinjauan RTM mendapati rata-rata pengguna lebih memilih untuk menggunakan produk tradisional berbanding ubatan moden bagi rawatan kesihatan dan kecantikan. Keyakinan itu bersandarkan anggapan produk tradisional bersifat semula jadi dan tidak mengandungi bahan kimia berbahaya. Agak lebih suka pilih perawatan tradisional lah sebab lebih yakin sebab daripada mak bapak dulu pun dah ajar macam tu kan. Sebab dia orang kualiti, dia tak banyak-banyak masuk kimia kan. Itu. Saya pilih produk tradisional sebab karena dia produk yang alami. Itu saja. Produk tradisional sebab rawatan dia lagi okey daripada yang rawatan moden ni, sebab yang lama ni sebenarnya dia lebih pada khusus dalaman. Luar ni kita tak tahu, yang baru ni banyak kan campuran ubat-ubatan herba dia. Namun di sebalik keyakinan yang dizahirkan, ramai yang tidak sedar bahawa produk tradisional juga sebahagiannya mengandungi bahan berbahaya seperti merkuri, kadmium dan plumbum yang mampu menjejaskan kesihatan. Selain itu, produk herba misalnya berpotensi dicemari bakteria dan kulat sekiranya proses pengeringan tidak dilakukan dengan sempurna. Tempoh kelulusan bagi produk ini juga lebih singkat berbanding ubatan moden yang perlu melalui fasa kajian yang lebih panjang. Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM, Datuk Dr. Makmur Osman juga mengingatkan pengguna agar tidak terpedaya dengan dakwaan peniaga ataupun pengusaha yang hanya bertujuan melariskan produk mereka. Namun demikian, kalau kita bandingkan dari segi kesannya, saya dapati bahawa ubat-ubat tradisional ini kadang-kadang itu dia dicanangkan seolah-olah a miracle product yang boleh menyembuhkan segala penyakit melainkan tua dan mati. Jadi bagi saya ini satu anggapan yang juga tersasar daripada tujuan dia. Sebab kita kena tahu bahawa ubat-ubat itu dia mesti spesifik kepada penyakit dia. Kalau dia tidak spesifik atau khusus pada penyakit dia, maka itu lebih jauh kesan sampingan dia. Justru tambahnya, pihak berkuasa kawalan dadah PBKD dan Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan BPFK perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam memastikan produk tradisional yang berada di pasaran adalah selamat dan berkualiti. Selain itu adalah menjadi tanggungjawab pengguna juga untuk memastikan produk tradisional yang dibeli berdaftar dengan Kementerian Kesihatan dan dilengkapi hologram asli. Pembelian produk tradisional palsu mendedahkan pengguna kepada risiko yang boleh membahayakan kesihatan dan lebih buruk, mengundang maut.
Umum beranggapan bahawa produk tradisional yang berasal daripada sumber semula jadi adalah selamat dan tidak berbahaya untuk diambil. Walau bagaimanapun hakikatnya, produk tradisional juga mengandungi bahan-bahan yang berbahaya seperti logam berat yang mengandungi merkuri, plumbum, arsenik dan sebagainya yang dicemari sama ada melalui tanah, air ataupun udara. Jadi, kuasa pengguna itu terletak di tangan anda. Fikir-fikirkan. Zaira Sri Zakaria untuk Berita TV1. Baik, terima kasih Zaira Sri Zakaria atas laporan itu tadi. Apa pun seperti yang nyatakan, ya, orang juga selalu berkata, kalau tak ada yang lama, tentunya tidak ada yang baru. Begitu juga halnya dalam bidang perubatan. Dan segala-galanya juga, sekali lagi kami angkatkan di sini tentang suara pengguna dan pastinya tentang ubat beracun ini, ubat tradisional beracun, ianya berlangsung kerana adanya permintaan dan juga penawaran di pasaran. Jadi saudara, bagi membincangkan topik ini di studio ketika ini ialah Encik Rahman Bako, iaitu Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pencegahan dan Kesedaran Pengguna Bahagian Penguasa Farmasi Kementerian Kesihatan. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Rahman. Lama sebenarnya kita berjumpa dalam menceritakan tentang soal-soal ubat-ubatan ini. Baik, terlebih dahulu kita bercakap tentang perubatan ataupun ubat tradisional Melayu. Dan pastinya bila cakap ubat tradisional itu yang sinonim. Namun di luar sana sebenarnya, di pasaran luar, ubat tradisional ni adalah pelbagai, merujuk juga kepada kaum-kaum yang tertentu. Ya, jadi mungkin peringkat awal ni definisi ubat dan juga definisi tradisional itu menurut kacamata pihak Kementerian Kesihatan. Okey. Apa khabar Encik Suhaimi? Alhamdulillah. Encik Suhaimi nampak sentiasa bertenaga, nampak awet muda. Ya, terima kasih. Ada amalkan apa-apa ubat tradisional ke suplemen ke? So far saya tak ada lagi. Okey. Okey Encik Suhaimi dan juga penonton-penonton di rumah. Jadi ubat apa yang kita takrifkan sebagai ubat ini ialah satu bahan ataupun bahan kimia yang kita gunakan dalam rawatan, pencegahan dan juga diagnosis penyakit. Okey. Bahan yang sama, jika kita gunakan dalam dos yang betul, membawa kebaikan kepada tubuh badan kita, kita panggil sebagai ubat. Tetapi bahan yang sama, jika kita gunakan dalam dos yang tidak betul ataupun tanpa pengawasan yang betul, dia memudaratkan tubuh badan kita, itu kita panggil sebagai racun. Dan kita kawal bahan-bahan ini dengan menyenaraikan dia di bawah akta racun. Di bawah akta racun ini hanya golongan profesional ataupun pengamal perubatan yang bertauliah saja boleh menggunakan bahan-bahan ubat ini. Dan terdapat banyak jenis ubat-ubatan lah. Ada yang dijual di farmasi, ada boleh dapati di klinik, ada di pasaraya. Mungkin lebih mudah jika kita kategorikan ubat-ubatan ini kepada 4 kategori utama lah. Kategori yang pertama, kita panggil sebagai ubat terkawal. Ubat terkawal ini ada yang kita boleh dapatkan daripada doktor sahaja. Dan ada yang kita boleh dapatkan daripada farmasi tanpa preskripsi daripada doktor. Contohnya seperti ubat batuk ataupun ubat selsema. Dan kategori yang kedua ialah ubat-ubatan am. Ataupun kita panggil sebagai OTC, over the counter. Maksudnya kita boleh beli saja di atas kaunter di kedai runcit ataupun pasaraya tanpa perlu berjumpa ahli farmasi. Ubat-ubat ni seperti ubat demam, paracetamol dan juga vitamin lah. Dan kategori yang ketiga, ini kita maksudkan sebagai ubat-ubatan tradisional. Dia termasuklah jamu dan juga produk-produk komplementari seperti homeopati. Dan yang keempat, kategori suplemen kesihatan. Suplemen ini produk-produk yang kita ambil sebagai tambahan kepada diet pemakanan kita lah. Dan apa yang ditakrifkan jika kita tengok ubat tradisional ini dari segi definisi dia, ubat tradisional ini bermaksud satu bahan yang kita gunakan dalam amalan perubatan asli. Dia mungkin mengandungi satu atau lebih bahan daripada bahan semula jadi. Boleh juga berasal daripada tumbuhan, haiwan ataupun bahan mineral. Tetapi ia tidak boleh dicampurkan dengan ubat-ubatan moden ataupun bahan-bahan terlarang ni. Jadi apabila dia dicampurkan dengan ubat-ubatan moden, itulah yang kita takrifkan sebagai ubat tradisional dicampur racun atau campur palsu. Contohnya saya ambil satu contoh ubat tradisional, contoh seperti air ikan haruan ataupun pil haruan yang kita gunakan secara tradisional untuk membantu menyembuhkan luka ataupun penyakit. Tapi hasil ujian makmal kita ke atas produk air ikan haruan ini, dia mempunyai kandungan steroid yang tinggi. Dia jenis dexamethasone dan ada produk tu yang tak ada langsung ikan haruan pun. Jadi mungkin kalau contohnya seperti atlet-atlet sukan mengambil produk tradisional ini tanpa mereka ketahui, mungkin mereka boleh
kenakan tindakan ataupun peringkat doping itu nanti. Doping ataupun tidak dibenarkan menyertai mana-mana pertandingan. Okey. Itu kesan dia. Jadi pendek kata, beracun sekiranya kuantiti ataupun dos suatu ubat tradisional itu melebihi jadual yang telah pun ditetapkan. Tepat? Okey. Mungkin agak kurang tepat sebenarnya. Okey. Ubat-ubatan tradisional ini kadang-kadang dia ada bahan-bahan seperti bahan racun. Okey. Cuma dia hadir dalam bentuk semula jadilah. Contoh dia mungkin dalam bentuk produk tradisional yang mengandungi kacang soya. Kacang soya ini dia ada mengandungi jenis hormon estrogen contoh dia. Itu menyerupai bahan racun walaupun dia bukan sintetik. Itu kita kawal dari segi dia punya kuantiti dia lah. Okey. Tapi jika dalam bentuk sintetik, dia tidak boleh ada langsung. Contoh macam ubat tradisional demam, bila dicampurkan dengan sedikit paracetamol, kita tetap anggap dia sebagai ubat tradisional dicampur racun. Okey, jadi jelas. Okey, baik, terima kasih. Dan apa pun sebenarnya kalau kita menjurus terus kepada ubat tradisional di Malaysia, di negara kita ini, adakah ia selamat? Okey, Encik Suhaimi. Rata-rata kita ataupun persepsi orang ramai ataupun penonton-penonton di rumah contohnya, kita menganggap ubat tradisional ini tidak berbahaya ataupun selamat sebab ia berasal daripada bahan-bahan semula jadi. Tapi tanggapan ini sebenarnya tidak tepat. Sebenarnya, ubat-ubat tradisional ini yang dihasilkan daripada herba juga berisiko dicemari dengan contoh seperti heavy metal ataupun kita sebagai logam berat. Contoh seperti yang disebutkan oleh Cik Zaila tadi, seperti arsenik, plumbum, kadmium. Bahan-bahan logam berat ini boleh hadir dalam tanah semasa pemprosesan dia, udara ataupun air. Contoh macam arsenik ini, dia boleh menyebabkan penyakit kulit dan sehingga boleh membawa kepada kanser. Dan merkuri pula, jika kita ambil yang tercemar dengan merkuri ini, dia boleh sehingga membawa kepada kerosakan buah pinggang. Selain itu juga, jika proses penghasilan herba ini, proses pengeringan dia tidak sempurna, dia mungkin dicemari dengan bakteria dan juga kulat. Jadi kita di Kementerian Kesihatan ni, bagaimana kita mengawal ubat-ubatan tradisional ini dengan mewajibkan pendaftaran dia dengan pihak berkuasa kawalan dadah yang diletakkan di bawah Biro Pengawalan Farmasika Kemasan. Maksudnya apabila produk tradisional itu didaftarkan, kita telah uji kandungan dia. Kira dia selamat dari segi dia tiada logam berat, tiada mikroorganisme. Selain kita pastikan ia dihasilkan di kilang bertaraf GMP atau amalan penghilangan baik, bukan dihasilkan di kilang-kilang haram, di belakang rumah ataupun di dapur-dapur. Kadang-kadang ada bila saya lawat ke kilang haram ini, ada yang menggunakan mesin-mesin yang berkarat. Ada premis yang tidak bersih. Jadi selain kita pastikan dia punya kualiti dan juga dia punya keselamatan ini, sebenarnya kita nak mengangkat martabat ataupun standard ubat tradisional ini. Bila ia didaftarkan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia, ia boleh juga dipasarkan di peringkat antarabangsa. Jadi itu antara satu alternatif dia. Namun begitu, saya agak skeptikal juga. Dan saya berkeyakinan bahawa ada juga syarikat-syarikat yang mendapat status GMP ini, tapi masih lagi menjual produk-produk yang diistilahkan beracun. Mengikut laporan ataupun dari segi penyiasatan pihak kementerian? Dari segi penyiasatan contohnya. Contoh macam pada tahun yang lepas kita dapat tidak. Contoh dalam 836 produk yang tradisional yang kita dapati dicampur dengan bahan racun ini, 2% ini kita dapati semasa proses pra-pendaftaran. Hanya 2% saja. Maksudnya semasa dia menghantar untuk kelulusan Kementerian Kesihatan itu, kita semak dan dia mengandungi bahan terlarang ini dan kita tidak luluskan pendaftaran dia. Dan 6% kita dapati selepas semasa pendaftaran dia lulus dan apabila dipasarkan, kita ambil masa itu baru kita tahu yang dia dicampurkan dengan bahan-bahan terlarang ini. Dan selebihnya 82% hasil daripada maklumat bahagian penguatkuasa farmasi yang kita ambil produk-produk tidak berdaftar inilah. Jadi bagi pengguna bagaimana agaknya untuk mereka, untuk saya sendiri mengetahui bahawa kandungan dalam bahan-bahan, contoh sekarang ikut trend adalah pengambilan minuman yang bentuk sachet, kemudian itulah yang boleh mengakibatkan kepada kesan-kesan sampingan keracunan dan sebagainya. Sebagai pengguna, apa kaedah untuk kami mengetahui ada kandungan bahan-bahan terlarang? Masalah ubat-ubatan di Malaysia ni sebenarnya kita boleh simpulkan dia sebagai 3P lah. 3P. P yang pertama iaitu sebagai penguat ataupun K, kuat. Orang-orang lelaki Malaysia ni kita nak kuat. Jadi banyaklah produk-produk ubat kuat ni. Dan P kedua ialah pengurus. Wanita-wanita ni mereka nak kelihatan kurus.
Dan P yang ketiga adalah pemutih. Pemutih ni mungkin bab kosmetik yang lain nantilah. Okey. Dan bagaimana untuk pengguna lebih mudah untuk kenal pasti ubat-ubat, terutamanya kopi-kopi yang dicampurkan dengan perangsang seksual ataupun untuk kopi kuat lelaki ni. Cara mudah ialah kopi-kopi yang berharga RM5 ke atas untuk sepaket. Okey. Ia berisiko dicampur dengan bahan perangsang seks. RM5 ke atas. RM5 ke atas. Okey. Itu hasil kajian kita. Dan juga dia menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan lelaki perkasa ataupun gambar-gambar yang boleh merangsang kegairahan. Okey. Itu salah satu contoh dia lah. Dan satu lagi untuk memastikan dia selamat, kita kena pastikan produk-produk tradisional itu berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey. Produk yang berdaftar ini ada dua ciri utama dia lah. Okey. Yang pertama, ia mempunyai nombor pendaftaran MAL. Okey, nombor pendaftaran. Okey. Nombor pendaftaran ini dia bermula dengan huruf MAL. MAL, Maksudnya Malaysia. Okey, diikuti oleh 8 digit nombor. 8 digit nombor. Nombor tu tahun dan juga nombor siri produk tersebut. Dan diikuti oleh satu huruf. Tak boleh diciplak nombor MAL ini? Nombor MAL ni sebenarnya mudah untuk orang ciplak lah. Okey. Okey. Cuma kita boleh periksa kesahihan dia, sama ada produk itu benar-benar berdaftar dengan kita layari laman sesawang Biro Pengawalan Farmasika Kebangsaan. Jadi dia akan terpapar yang produk itu berdaftar dan apa kandungan dia. Jadi untuk mengelakkan masalah nombor pendaftaran ini mudah diciplak ataupun ditiru, kita perkenalkan satu yang kita panggil sebagai pelekat keselamatan hologram. Okey, pelekat keselamatan hologram. Pelekat keselamatan hologram Meditech ini, setiap produk yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, ia wajib ditampal dengan pelekat keselamatan ini. Okey. Jadi dua ciri utama, iaitu nombor pendaftaran dan pelekat keselamatan hologram Meditech. Okey. Jadi kita akan berikan satu kaedah lah untuk pengguna pemeriksanya sekejap lagi. Ya, apa pun sebenarnya saudara, sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai bahaya ubatan tradisional ini, kita saksikan dahulu laporan ini. Dan antara lain hasil kajian yang dilakukan oleh USM beberapa tahun lalu mendapati penggunaan ubatan tradisional amat popular di kalangan ibu hamil di negara ini. Malah ia terus digunakan sebaik saja mereka bersalin dan diamalkan semasa dalam proses berpantang. Ubatan tradisional adalah ubatan yang mengandungi keseluruhan atau sebahagian daripada bahan aktifnya bersumber daripada tumbuhan ubatan herba. Ia digunakan dengan tujuan untuk menghalang atau merawat penyakit atau juga untuk meningkatkan tahap kesihatan. Ubatan herba diambil sama ada dalam bentuk asal bahagian tumbuhan tersebut seperti buah, bunga, rizom, iaitu bahagian ubi, atau dalam bentuk air rebusan. Atau ia juga dalam keadaan yang telah diproses di kilang ubatan sama ada dalam bentuk serbuk, ekstrak air atau ekstrak pelarut kimia yang dikeringkan dan dijadikan kapsul, pil herba atau bentuk cecair. Kajian yang dijalankan oleh para penyelidik daripada Pusat Pengajian Sains Perubatan Universiti Sains Malaysia PPSP USM menunjukkan bahawa pengambilan ubatan tradisional yang mengandungi tumbuhan herba adalah popular di kalangan wanita hamil di negara ini. Kajian yang dijalankan di sebuah daerah di Kelantan menunjukkan 51% daripada 316 wanita yang disoal selidik mengakui mereka mengambil ubatan herba semasa hamil. Dan dalam satu kajian berbeza dijalankan di Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM menunjukkan 34.3% wanita Melayu yang dimasukkan ke ward HUSM mengakui mengambil ubatan herba semasa hamil dan 73% daripada mereka mengambilnya semasa bersalin. Jadi dari peratus yang saya kongsikan ini, ya, Encik Rahman, wanita Melayu 1% yang jumlah yang besar, 34.3%. Mengapa mereka mudah terpedaya sebenarnya dengan apa yang dinyatakan tadi dari segi pemujukan iklan-iklan dan sememangnya dengan 3P tadi bagi lelaki, wanita pengurus dan juga pemutih. Sebenarnya memang ubat-ubatan tradisional ini dia punya pasaran dia adalah orang-orang Melayu. Terutama wanita-wanita, dan wanita ini dia punya kuasa membeli yang tinggi. Jadi apa hasil satu kajian yang kita lakukan, iaitu kajian tabiat pengguna, apa yang mempengaruhi pengguna ini membeli? Satu, daripada iklan-iklan di televisyen dan juga di surat-surat khabar. Dan faktor kedua yang lebih kuat sebenarnya ialah pengaruh daripada kaum keluarga dan juga rakan-rakan sebaya ataupun rakan-rakan pejabat. Jadi kita nak juga sebenarnya di talian pada ketika ini, ya, oleh kerana akibat mahu menguruskan badan,
seorang wanita yang terdiri daripada golongan 34.3% tadi menderita gatal-gatal seluruh badan selepas mengambil produk pelangsing badan. Dan kami menghubungi beliau dan telah pun berada di talian ketika ini Puan Siti Zurul Ain Abdul Jabbar. Hello, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kerana bersama platform pada petang ini Puan. Jadi saya difahamkan ya, Puan mengambil produk untuk menguruskan badan. Betul ya Puan? Ya, betul. Ya, jadi apa yang berlaku selepas Puan mengambil ubat itu? Saya mengambil ubat ni masa first batch ni. Dalam masa 2 hari, badan saya jadi gatal-gatal. Okey. Bila dah gatal tu, selepas seketika dia macam melepuh lah, blistered sikit. Dan dari segi kaedah pengambilannya, adakah Puan mengikut preskripsi kaedah-kaedah pengambilannya? Ya, saya mengikut preskripsinya. Okey, jadi selepas berapa lama Puan merasa gatal selepas mengambil produk berkenaan? Dalam masa 2 hari. 2 hari? Okey, gatal hanya gatal biasa ataupun ada menimbul ruam ataupun berair pada kulit? Gatal, nyang dan dia beruam. Okey. Encik Rahman ada apa-apa soalan nak ditajukan? Ya Pak, adakah produk ini berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia? Saya tidak pasti ketika itu. Tapi produk ini memang lah terkenal. Okey, produk ini terkenal. Jadi selepas bila mana Puan menerima kesan daripada pengambilan ubat itu, apa tindakan Puan selanjutnya? Saya terus stop ambil. Dan memang saya tak ada ambil lah. Tak beranilah sebab kesannya terlalu ketara dan sangat menyakitkan. Ada membuat aduan? Ketika tu tak ada. Kesedaran masa tu masih di tahap yang sangat rendah. Dan pada tahap ini juga kesedaran tu telah pun mula timbul. Adakah Puan masih lagi mengambil ubat tradisional ini untuk kecantikan diri dan sebagainya? Oh, tak ada. Langsung dah tak ada ambil kerana saya percaya mesti ada yang tak kena kalau ambil benda-benda macam tu dah sekarang. Okey, dan nasihat kepada pengguna lain Puan? Sila pastikan produk itu bagus dan betul-betul selamat sebelum mengambilnya. Okey, baik. Terima kasih Puan Siti Zurul Ain Abdul Jabbar. Itu antara contoh di luar sana dan saya yakin ramai lagi ya Encik Rahman yang seperti senasib dengan Puan Siti. Jadi seperti tadi nyatakan tentang Meditech ini, bagaimana ia boleh membantu pengguna khususnya golongan wanita seperti Puan Siti untuk menepasi. Ya, dinyatakan juga walaupun pada peringkat awalnya nyatakan tidak mengetahui syarikat produk berkenaan berdaftar atau tidak, tapi ia juga memberi kesan. Sebelum saya terangkan mungkin sedikit tentang produk yang diambil oleh Puan tadi. Bila kebanyakan produk-produk pelangsingan ini, mereka cuba lari daripada dikawal oleh bahagian farmasi atau bahagian pengetahuan farmasi ini, mereka masukkan bahan-bahan pelangsing ini ke dalam produk makanan. Ya. Contoh banyak produk-produk ataupun suplemen yang digunakan untuk melangsingkan badan. Dan kebanyakannya dicampur dengan bahan yang kita panggil sebagai sibutramin. Okey, sibutramin. Sibutramin ni dulu adalah ubat moden yang kita gunakan untuk orang yang terlalu obes, untuk mengurangkan berat badan. Tapi kita telah hentikan penggunaan dia ataupun kita dah haramkan sebab dia menyebabkan masalah jantung. Tetapi pengusaha-pengusaha tradisional ini, yang tamak ini, mereka campurkan dengan suplemen ataupun produk makanan. Jadi mungkin kesannya seperti yang dialami oleh pemanggil tadi, mungkin pada awalnya dia mengalami gatal-gatal kulit. Tapi lama-kelamaan dia akan merasa tekak kering, hilang selera makan. Dan akhirnya dia mengalami masalah emosi dan gangguan mental. Dan kesan yang paling teruk ialah masalah kepada buah pinggang lah. Dan untuk kepada penonton-penonton di rumah dan juga pengguna, untuk memastikan yang ubat itu selamat, kita kena pasti ia berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Selain daripada nombor pendaftaran tadi, kita juga semak dia punya hologram Meditech ini. Untuk pengguna sebenarnya, kita sediakan satu alat yang kita panggil sebagai decoder Meditech. Ini untuk menentusakan kesahihan sama ada di hologram yang dilekatkan itu betul-betul sahih, asli, bukannya yang tiruan lah. Dan ini kita letakkan di farmasi-farmasi dan juga kedai-kedai jamu. Terutama contoh hub herba dan kosmetik yang besar ni adalah contoh seperti di lorong Raja Alang dan juga Kampung Baru memang kita letakkan. Macam mana untuk pengguna gunakan alat decoder ini? Di hologram tu dia ada perkataan KKM yang sama-sama sebenarnya. Jadi bila kita letakkan di satu tertingkap ni,
perkataan KKM tu akan timbul. Okey. Dan bila kita gerakkan ke tingkat satu lagi, perkataan KKM tu akan hilang ataupun pudar. Itu menunjukkan hologram ni adalah hologram yang asli. Okey. Setakat ini ada cubaan yang dapat dikenal pasti pihak KKM ada usaha-usaha untuk membuat penipuan juga berhubungan dengan hologram. Memang ada cubaan daripada penghilang-penghilang ataupun orang yang tidak bertanggungjawab ni. Mereka cuba hasilkan hologram tiruan, tetapi mereka tidak boleh meniru 100%, terutama dia punya ciri-ciri keselamatan dia. Seperti KKM tu, bila kita semak dengan decoder Meditech ni, perkataan KKM dia tu sentiasa timbul. Dia tak hilang. Sebenarnya dia ada banyak lagi ciri-ciri keselamatan lain yang kita gunakan untuk contoh pendakwaan di mahkamah. Itu kalau pembelian secara terus. Kalau pembelian dalam talian pula bagaimana untuk kita memeriksa ketulinan suatu produk itu? Sebenarnya kami di Kementerian Kesihatan Malaysia, terutama bahagian perkhidmatan farmasi, kita menasihat pengguna jangan sesekali membeli produk kesihatan secara di atas talian. Sebab dia memang sangat berisiko tinggi. Sebab kita tidak tahu siapa penjualnya, tidak tahu di mana dia dihasilkan, sama ada dia produk asli ataupun produk tiruan. Dan sebenarnya kita ada satu operasi international atau operasi antarabangsa kita panggil sebagai Panjia. Yang terbaru pada tahun lepas ialah Panjia ke-7. Kita bekerjasama dengan semua penguatkuasa di seluruh dunia, terutama sekali Interpol. Kita kena pasti mana website-website menjual produk-produk tradisional atau produk-produk beracun ini. Kemudian kita sekat. Dari Malaysia, kita bekerjasama dengan SKMM. Kita sekat akses dia di Malaysia. Jadi bagaimana pula bagi pihak kementerian untuk menangani? Kalau di Facebook, kita dapat lihat sendiri, malah rakan-rakan kita Hazida, ingat Hazida, jangan beli dalam talian. Di Facebook sendiri, banyak yang dijual produk-produk itu. Sebenarnya di bahagian penguasaan farmasi, kita telah tubuhkan satu unit khas. Kita panggil sebagai cyber forensik, memang khusus untuk menangani penjualan produk kesihatan secara atas talian ini. Selain itu juga kita wujudkan satu laman page media sosial Facebook, iaitu Pilih Ubat Berdaftar. Itu yang di Ibu Pejabat bahagian farmasi. Dan setiap negeri juga kita arahkan mereka membuka satu laman sosial untuk mereka war-warkan. Selain kita menghantar kita punya perisik-perisik untuk masuk ke dalam page-page yang menjual ubat-ubatan yang terlarang ni lah. Dan mungkin juga dari satu sudut perundangan itu sendiri, adakah menjadi satu kesalahan jika seseorang itu memiliki ubat tradisional yang dicampur racun ini? Jika disabit kesalahan di bawah Akta Racun 1952 dan juga di bawah Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984, sesiapa yang mengilang, yang memiliki, mengedar ataupun menjual produk-produk yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia ni, kesalahan pertama ia boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi kesalahan yang kedua, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan bagi syarikat pula, kesalahan pertama didenda sehingga RM50,000 dan bagi kesalahan kedua sehingga RM100,000. Dan bagi jika ada kekeliruan di kalangan pengguna dan juga sebarang pertanyaan, ke mana hala tuju mereka untuk diajukan? Secara mudah dia, saya ingin menjemput pengguna untuk like di Facebook page kami. Boleh saya pilih ubat berdaftar. Pilih ubat berdaftar. Di situ kita juga boleh berinteraksi dan juga dapatkan maklumat. Selain layari ke laman sesawang bahagian perkhidmatan farmasi di www.farmasi.gov.my. Dan juga boleh datang secara walk-in ke pejabat kami di Petaling Jaya, bahagian perkhidmatan farmasi. Jika ada produk ataupun kesan sampingan, boleh bawa sekali untuk buat aduan dan kita buat ujian. Jika pengguna itu jauh, mungkin di negeri-negeri lain, setiap negeri kita ada cawangan penguasa farmasi. Mereka sedia membantu anda. Jadi saya juga sempat sebenarnya di sini melayari laman portal bahagian perkhidmatan farmasi di www.farmasi.gov.my dan terpapar di muka hadapannya. Dinyatakan mulai tahun 2014, aktiviti pemantauan oleh cawangan penguasa farmasi terhadap penjualan racun kumpulan B tanpa preskripsi dan ubat tidak berdaftar tanpa kebenaran akan dipertingkat. Jadi awas bagi penjual-penjual dan juga mereka yang tidak berdaftar, tindakan akan diambil. Jadi terima kasih Encik Rahman kerana bersama kami. Terima kasih Encik Sami. Jadi saudara, sekian dulu platform 3 petang untuk hari ini 4 Februari. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.